Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat kembali bersama-sama secara maya, secara online melalui FB Surau Al-Qudus Persin 16, kuliah maghrib secara online. Kita pun dah tahu keadaannya, takat nak dine in dekat kedai-kedai makan boleh lagi kan, dengan menunjukkan dua dos yang telah kita dapat vaksin tersebut. Tetapi bagi aktiviti yang di surau, terutamanya di Kuala Lumpur ataupun Putrajaya secara khususnya, ataupun kita ni berada di bawah Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Jadi baru-baru ni Jawi ada keluarkan SOP, tapi ianya berkaitan dengan lebih kepada ikut kepada apa yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, iaitu kawasan Labuan di bawah Jawi juga, di Labuan di Sabah tu. Jadi Labuan dia dah masuk fasa pemulihan kan, pemulihan fasa 3 kan, plan pemulihan fasa 3. Jadi kita di Putrajaya ini, di Kuala Lumpur, dua-dua tempat ini kita masih lagi di bawah fasa plan pemulihan fasa 1. Jadi apabila kita masih lagi di bawah plan pemulihan fasa 1, jadi walaupun di sana hari itu ada pengumuman daripada Perdana Menteri kata yang dah 2 vaksin boleh pergi semayang dan sebagainya, tetapi sebenarnya berdasarkan perlembagaan yang ada di negara kita ini, hal ehwal berkaitan agama Islam ini tertakluk kepada kerajaan negeri-negeri di bawah bidang kuasa Sultan. Jadi kita ni di wilayah persekutuan di bawah Agung, yang di Pertuan Agong. Jadi apabila telah keluar arahan yang mana Jawi menyatakan iaitu SOP itu diguna pakai seperti yang telah digunakan pada 9 hari bulan 7 2021, iaitu kekal dengan SOP yang asal. Jadi bagi on behalf kepada AJK Penaja Surau Al-Qudus, jadi mengharapkan kita ikut SOP lah. Jadi SOP-nya bagi surat status Surau Al-Qudus ini ialah surau yang diberi kebenaran Jumaat. Jadi apabila surau diberi kebenaran Jumaat itu, untuk solat fardu 20 orang, untuk solat Jumaat seramai 40 orang. Itulah termasuk juga dengan AJK yang bertugas. Jadi itulah dia punya penerangannya. Jadi diharaplah esok-esok kita tahulah sebulan 2 lagi ke, kalau keadaan itu makin mengizinkan, makin baik, berkemungkinan besar kita boleh juga ramai masuk ke dalam surau, ataupun mungkin boleh dilakukan aktiviti keagamaan seperti kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Setakat ni di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hanya dibenarkan untuk kuliah ni ialah tazkirah Jumaat sebelum Jumaat, lebih kurang 30 minit sebelum masuk waktu. Jadi itulah dia punya cerita dia. Jadi kita sama-samalah ikut SOP nak datang ke surau, tak ada masalah datang, tetapi yang paling penting ialah sila guna MySejahtera ya. Yang ada buku dekat kaunter surau itu hanyalah sekadar maklumat untuk surau. Jadi yang penting ialah SOP MySejahtera tu perlu di-scan kan.
semalam dah datang dah pegawai penguatkuasa, jadilah dia tulis apa dia. Ada terdapat jemaah yang tak ikut SOP, iaitu antaranya tak scan, alasan macam-macam lah diberi, kemudian dan juga tak menggunakan sejadah yang sepatutnya, ataupun tak sepatutnya guna sejadah sendiri, bukan sejadah surau. Jadi kena datang ke surau bawa sejadah sendiri yang besar-besar. Jadi takut kalau dia datang cek lagi pula, jadi hilang keistimewaan kita nak berjumaat dekat surau kita ni. Jadi kita pun sebagai behalf one of the AJK yang ada dekat surau Al-Qudus itu, kita sama-sama lah ikut SOP. Okey, boleh insya-Allah. Jadi harapnya suara saya clear lah dekat sana okey, harap clear lah, dapat dengar kat mana-mana. Jadi insya-Allah malam ni kita akan berkuliah maghrib secara online, yang mana dalam keadaan sekarang ni kalau tengok kepada paper, kepada berita terbaru ni, saya terbaca dalam bernama.com.my menulis kat sini kelesuan pandemik di kalangan masyarakat makin hari makin kritikal, dengan tajuk pakar kata kelesuan pandemik dalam masyarakat kian kritikal. Kian kritikal. Katanya menyebabkan antaranya, ini juga dikeluarkan oleh data daripada ataupun kajian daripada World Health Organization WHO, kelesuan pandemik ialah rasa tidak bermotivasi untuk mengikuti saranan pihak berkuasa bagi melindung diri dan orang lain daripada virus. Sekarang ada kawan-kawan duk update dalam Facebook kata, kan dua dos dah boleh pergi makan dine in, tapi dos kedua itu mesti setelah 14 hari. Ada yang masuk tak sampai 14 hari, tak sabar nak masuk juga, sampai toke kedai pun rasa Allah, tak boleh kata apa. Itu adalah berlaku dekat belah sana tu, bukan kat Putrajaya lah. Orang Putrajaya okey. Sampai itulah antara tanda-tanda kelesuan pandemik, sampai tak boleh nak ikut SOP yang telah ditetapkan. Antaranya lain ialah individu merasa semakin bosan, keletihan melampau dan tidak bermotivasi baik untuk bekerja maupun juga melakukan perkara-perkara lain. Allah, semuanya berkaitan hati. Kita baca lagi kajian ini ataupun interview yang dilakukan oleh bernama ini bersama dua orang pensyarah. Kita pakar lah, bila kita tak tahu satu benda, kita rujuk kepada pakar-pakar. Jadi kita pun baca. Jadi antara pakar tersebut ialah pensyarah Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia daripada Dr. Siti Marziah Zakaria, dan juga pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya Dr. Haris Shah Abdul Hamid. Katanya memang di Malaysia memang dah sampai macam tu sekali. Mereka buat kajian daripada UKM, kata daripada Disember 2020 sampai Mac tahun ini melibatkan 2047 responden yang berumur 18 tahun ke atas. Kebanyakannya 62.5% daripada responden itu menyatakan kita semua mengalami, kebanyakanlah bila 62.5 mengalami keletihan pandemik pada tahap yang membimbangkan, sampai dah tak fikir apa, dah langgar je SOP dan sebagainya. Kan? Sampai rakyat rasa bosan, kita pun rasa bosan juga. Memang bila tengok katanya nak tengok kelesuan itu berada, kita boleh tengok, dia kata tak susah tengok dalam luar-luaran dalam media sosial. Antaranya sampai bila kita ni, apa sudah jadi, kami duduk berkurung dalam rumah, ingat kes turun, sampai bila nak duduk dalam rumah. Jadi semua tu menggambarkan kita berada dalam situasi yang kelesuan pandemik. Malah katanya cara menanganinya bukannya senang, katanya susah, tidak mudah. Tetapi antaranya saya tertarik dalam ni ialah, dia kata dalam kita berada dalam situasi SOP yang kita perlu ikut dengan kelesuan pandemik ni, cuba antaranya ialah memandang kepada aspek-aspek positif, menggembirakan hati, cari benda yang boleh menggembirakan hati kita. Jadi kebetulan lah kalau kita tengok dalam bab menggembirakan hati, pemakanan hati ini, ulama-ulama ada menyatakan tentang pemakanan hati, ghidha'ul qalb. Ghidha itu pemakanan, al-qalb, kalbu dalam bahasa Melayu. Kalbu tu maksudnya hati, tapi sekarang orang tak pakai lah kalbu, jarang orang pakai hati. Jadi ghidha'ul qalbi, permakanan hati ini. Jadi kata ulama tersebut yang kita akan baca, ghidha'ul qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihima hayatuhu. Ghidha'ul qalbi, pemakanan hati ini, makanan hati dalaman jiwa kita ini adalah ilmu, al-ilmu wal hikmah.
kata-kata hikmah, kata-kata motivasi itu kita kena cari motivasi dalam suasana pandemik ni. Semua terkesannya kita hadap bercakap ni pun semua terkesan. Jadi kita nak cuba mencari makanan hati itu antara kata ulama dengan ilmu dan juga hikmah. Wa bihi ma hayatuhu, dengan kedua-duanya ilmu dan hikmah itu akan menghidupkan hati. Katanya diupamakan kama anna rila al-jasadi at-ta'amu, iaitu diupamakan makanan hati itu seperti juga makanan bagi badan, iaitu adalah makanan. Maknanya pentingnya kita nak mencari, kita bukan setakat makan makanan untuk fizikal kita, tetapi kita juga makan untuk pemakanan hati kita yang perlu dimotivasikan, disemangatkan. Kadang-kadang bila orang yang tak ada motivasi pun, tak ada semangat, dia makan ikut dan akhirnya jadi boleh membawa kepada sakit yang bukan-bukan, sakit empat serangkai. Sama ada sakit itu sakit apa, darah tinggi lah, kencing manis lah, kolesterol lah, sakit jantung lah dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu tentang ilmu, kita belajar tentang ilmu, kita pun tahu macam ni makan macam ni kan. Tak boleh makan lebih macam ni. Jadi kita boleh jaga kesihatan kita. Jadi ulama menyatakan pemakanan hati ini perlu, ia diibaratkan seperti makannya badan kita perlukan kepada pemakanan. Kita sehari makan banyak mana? Yalah, kanak-kanak remaja perlulah makan banyak, tapi kita yang umur dah orang kata dah makin bertambah setelah masuknya tahun baru Hijriyah ini, kalau dibezakan di antara tahun baru Hijriyah ini dan juga tahun baru tahun Masihi ini ataupun Syamsiyah, 2 tahun bezanya. Makin bertambah umur kita. Jadi bila makin bertambah umur kita, kita bukan makan ikut dan, kita tengok apa pula kita makan. Kalau makan ikut dan, kita punya fungsi badan kita pun makin hari makin dah tak kuat. Buah pinggang pun kalau dengar daripada cerita-cerita doktor yang kita boleh dengar dalam TV, dalam media sosial, dalam pada radio dan sebagainya, dalam surat khabar, buah pinggang kita ni makin berumur makin kurang dia punya fungsi, dia persentage dia makin rendah. Maknanya kena minum air kosong banyak lah, buah-buahan dan sebagainya. Itu badan kita nak jaga. Jadi tubuh badan kita, hati ni, iaitu jaga melalui ilmu dan hikmah. Wa bihi ma hayatuh, kata ulama, dengan kedua-duanya akan menghidupkan hati mereka. Kata ulama, wa man faqadal ilm, siapa yang kehilangan ilmu, faqalbuhu marid wa mautuhu lazim, hatinya akan jadi sakit, kematian pasti akan datang kepada dia tu. Dia langsung tak nak dengar ilmu. Yelah, kadang-kadang kita manusia kan, bila manusia ni lalai-lalai ni, kadang-kadang memerlukan kepada ilmu untuk menegur dirinya. Walakinnahu, tetapi dia tu yang tak berusaha nak cari pemakanan hati ini, walakinnahu la yash'ur bihi idh habbad dunya hubbud dunya wa syaghluhu biha abtala ihsasu. Tetapi dia ni la yash'uru bihi, dia tak rasa, dia rasa tu mati dah. Hati dia dah mati, kematian dia pasti. Dia tak rasa. Ada sebab apa? Hubbud dunya wa syaghluhu, suka sangat dunia sampai sibuk dengan urusan dunia. Biha abtala ihsasahu, dengan kesibukan itu dengan urusan dunia menyebabkan rasa sensitiviti dia itu hilang. Tak berasa dia punya sebenarnya dah dalam keadaan kematian. Dah mati dah, ibaratnya macam zombie lah. Zombie kan, hidup macam hantu manusia gitu jalan kan. Ibarat dia macam tu lah. Kama anna ghalabatal khauf, seperti mana juga banyak ulama kata-kata hikmah. Kita nak hikmah, dengar ilmu dan hikmah ni menghidupkan hati. Kama anna ghalabatal khauf, terlalu takut sangat, qad tubtilu alamil jarah fil hal, akan menyebabkan bila kita luka pun kita tak terasa, sebab terlalu takut amat sangat. Mengatasi takut tu tinggi, luka kat badan tak terasa sebab apa? Kita terlalu takut ya amat-amat, tak terasa alamul jarah fil hal, rasa luka itu pada ketika itu. Wa in kana waqi'an, sekalipun luka itu benar-benar terjadi kepada dia. Tu dia. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun secara offline, at least paling tidak kita dapatlah ilmu pengetahuan kan, maklumat kita share tadi kan, kita tengok bagaimana situasinya sekarang masyarakat dalam keadaan kelusuan pandemik.
mudah marah dan sebagainya. Jadi untuk menghidupkan kembali, mencari motivasi seperti yang ditulis oleh apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar daripada UKM dan juga UM ni tentang psikologi. Jadi kita perlu think positif dan memotivasi diri kita. Antaranya kita baca kata-kata ulama tadi, iaitu menghidupkan hati itu dengan ilmu dan juga hikmah. Jadi dalam ni insya-Allah kita nak bagi ilmu sikit-sikit, semangat hijrah tu masih ada. Kita masih lagi dalam bulan Muharram. Hari tu kita pada kuliah yang lepas, minggu lepas, kita ceritakan bagaimana, kita kongsi bagaimana ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling beruntung tu, yang terbaik? Iaitu siapa yang panjang umurnya, baik amalannya, dialah the best. Tetapi siapa pula manusia yang teruk, iaitu umurnya yang panjang tapi buruk amalannya. Jadi kita ni sambil-sambil menuntut ilmu, sambil-sambil dengar kuliah maghrib, hari maghrib isyak pukul 8.36. Ni pun dah 8 suku dah, tak lama dah kan, tak lama dah. Jadi kita dapat ilmu ini sedikit kita dengar tentang semangat hijrah kan. Dalam peristiwa hijrah itu ada macam-macam cerita, yang mana hikmahnya nak beritahu kepada kita, ceritanya boleh kita guna pakai. Antaranya kan, kita duk sebut apa itu peristiwa hijrah, iaitu peristiwa hijrah itu ialah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang lain berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Jadi malam ni kita nak ceritalah sikit berkaitan dengan peristiwa hijrah. Kita nak cerita antaranya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar nama asal Madinah Yathrib kepada Madinah. Dan juga kita nak bercerita, kalau sempat sekejap lagi, kita cerita bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata Madinah ini adalah tempat ataupun bumi ataupun kawasan yang paling berwabak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita dekat situ, kita boleh relate lah, ambil semangat nak berubah daripada baik kepada yang lebih baik. Jadi kita ceritalah, dapat kurang-kurang maklumat kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar nama Yathrib, asal nama Madinah, kepada Madinah Al-Munawwarah kan. Jadi di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat maklumat ni, kok lah ada yang tanya, anak-anak yang tanya ke siapa kan, katalah maklumlah kita semua kebanyakan sekarang PDPR kan, kelas online, kelas semua kat rumah. Jadi tiba-tiba anak pun tanya, ya ayah, mak tak kisahlah tanya kat siapa, abang ke kakak ke, berapa lama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Tu dia. Bila ditanya gitu, tak apalah, zaman sekarang bolehlah Google, pak tekan jumpa. Kalau orang-orang dulu, termasuk dengan pak ustaz, kata tak apa, tunggu dulu, saya nak pergi rujuk apa buku-buku yang ada, kitab-kitab yang ada. Sekarang alhamdulillah kan, boleh ada kita tengok website yang berautoriti untuk mengingat maklumat-maklumat yang kita nak cari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Jadi dicampur kedua-duanya, di Mekah dan juga di Madinah, 13 campur 10, maknanya perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan juga ayat Al-Quran itu turun selama 23 tahun secara beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita nak tengok apa nama asal Madinah dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar nama Yathrib kepada Madinah. Kan, maklumat juga macam kita lah di Putrajaya ni, di kawasan Putrajaya ada Persin 2, ada Persin 3, ada Persin 4, ada Persin 5, Persin 6, Persin 16. Kawasan kubur Persin 20 kan. Persin 20 apa tu, taman-taman cabaran. Itu Persin 21, orang kata pergi malam-malam tak boleh. Dia kata menggerunkan. Kita pun tak pernah lalu pun malam-malam, habis-habis siang je lalu. Jadi
Putrajaya pun ada nama asal dia kan. Kita boleh tengok dalam Facebook, dalam maklumat berkenaan Putrajaya, asal apa nama kawasan Putrajaya ini adalah Perang Besar kan, Perang Besar. Jadi Madinah pun ada nama asal dia. Jadi Madinah ini dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar nama Madinah, namanya adalah Yathrib. Dah 8.20 lah, cepat lah pula. Dah lah isyak awal 8.36 ke 8.37. Cepat isyak sekarang lah. Kalau tak habis hari ni, kita sambung lagi pada bulan depan, bulan 9 insya-Allah. Jadi asal nama Madinah ialah Yathrib. Yathrib. Biasa kalau ditulis dalam buku-buku yang buku Melayu lah contohnya, dia akan tulis Y-A-T-H-R-I-B. Yathrib. Kalau dalam tulisan Arab ataupun Jawi akan tulis Ya-Sa-Ro-Ba. Yathrib. Yathrib. Kalau ditengok di sini dalam antara yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi ni tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang dengar, adik-adik semua yang dengar live FB ni, alhamdulillah, saya diberi kesempatan lah masa belajar dekat Syria tu. Saya belajar lebih kurang 6 tahun lah, daripada tahun 99 sampai 2005 di sana. Bulan 12 99 sampai bulan 12 2005. Imam Nawawi ni duduk, dia punya orang Syria. Nama kampung dia Nawa. Tu jadi An-Nawawi. Bila sebut An-Nawawi, yang belakang tu panggil Anisbah, tahulah dia tu berasal dari mana. Jadi Imam Nawawi ini daripada kampung Nawa, tak jauh daripada Busra, Syria. Busra dekat Syria. Tak jauh juga daripada tempat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa mudanya ada berniaga ke Syam, ke Busra. Itulah kawasan tak jauh daripada Busra Asy-Syam disebut, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berniaga waktu muda bersama Abu Bakar dan juga bersama bapa saudaranya Abu Talib, dan juga membawa barang dagangan isterinya Sayyidatina Khadijah. Tak jauh kawasan tu. Busra, kawasan Nawa, kampung tu dekat kawasan Busra. Jadi kubur Imam Nawawi menyedihkanlah, ada orang letupkan kubur dalam kubur Imam Nawawi tu dalam 3, 4, 5 tahun lah. Boleh tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, kakak-kakak semua, mak semua, abah-abah, ayah-ayah semua tengok dalam YouTube, boleh tengok kubur Imam Nawawi diletupkan. Adalah tangan-tangan yang tak bertanggungjawab. Masya Allah, hebatnya Imam Nawawi ni, umur ni sampai 40-an, 43 tak kahwin Imam Nawawi. Tapi ilmu dia, antaranya kitab Majmu', saya pernah tengok kitab Majmu' tu 20 jilid tu dia. Bila 20 jilid. Dia ceritakan Imam Nawawi ni bila menulis buku, keluar cahaya di hujung jari dia. Punyalah hebat insan nama Imam Nawawi ini. Kata Imam Nawawi, innama kariha tasmiyatuhu Yathrib. Makruh dinamakan Madinah itu dengan nama Yathrib. Yathrib makruh panggil nama Madinah itu. Imam Nawawi cakap hukum dia makruh. Makruh apa maksud dia? Dibenci, tak berapa nak suka. Sebab apa? Kerana li'annahu al-kalimat Yathrib itu, perkataan Yathrib itu daripada perkataan Tathrib. 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 Apa maksud dia? Wahuwa at-tawbih wal mulamah. Maksud Tathrib ataupun Yathrib, sebab bahasa Arab ni ada lagi, kita tengok ada punya asal dia. Sebab setiap perkataan bahasa Arab ini ada dia, kebanyakannya ialah ada dia punya perkataan asal dia, dipanggil qiyasi, bukan simai. Dia ada dua lah bahasa Arab ni. Ada satu qiyasi, dia ada kaedah dia. Ada satu ni simai, dengar macam tu dah, perkataan dia memang macam tu. Contohlah seperti perkataan kita nak baca Bismillah, bi tu bawah tu, dia tak ada asal, jadi memang macam tu dengar, itu panggil simai. Kemudian ada lagi perkataan dia, contohnya perkataan, ada satu tempat dalam bahasa satu tempat dalam bahasa Arab, surru man ra'a, gembira siapa yang tengok, combine semua dah jadi macam tu dah dengar macam tu je lah. Tak boleh ubah. Jadi dalam bahasa Arab dia ada yang qiyasi, kaedah dia, simai, dan juga perkataan yang memang macam tu dah asal dia.
Jadi Yasrib ataupun Tathrib ini memberi maksud taubih wal mulamah. Taubih ni maksud apa? Dicela. Dicela. Kita sebut perkataan Yasrib ni dicela. Jadi tak sedaplah nama tu. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berhijrah daripada Mekah, dari Mekah ke Madinah. Pakai takkanlah Rasulullah nak duduk satu tempat yang nama dia tak elok, buruk, dicela. Yasrib tak best lah, kan? Kita pun di mana, di kawasan, tak silap, kalau kita naik highway daripada Sungai Buloh nak menghala Ipoh, apa nama satu tempat tu? Apa nama dia? Saya tak nak sebut lah, tapi sekarang dah tukar nama, Bestari Jaya. Bestari Jaya. Dulu apa tak, sidang-sidang pendengar saya kan boleh tahu apa maksud dia. Nama dia. Kalau pergi kan, kita pula belajar kat Kedah dulu. Pergi kat Kedah, pergi kat Penang tak apa lagi. Penang ada satu tempat nama Cerok Tok Kun, okey lagi. Cerok Tok Kun, cerok tu hujung. Ada satu di Kedah tu Cerok Ketiak. Apa kan? Cerok Ketiak, itulah Cerok Ketiak. Ada nama tempat nakal nabur lah, macam-macam. Dah dekat Siam kan. Jadi itu kita tak tahu apa maksud dia. Dalam kes Madinah ni, asal nama Yasrib memberi maksud buruk, teruk, dan juga ada masa kita tengok ada bukti daripada kamus Arab yang diguna pakai berautoriti. Jadi kata Imam Nawawi, kerana nama maksud dia buruk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-isma al-hasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sukakan nama yang elok-elok. Wa yakrihu al-isma al-qabih. Dan Rasulullah sallallahu yukrih ataupun yakrahu, tak suka, benci al-isma al-qabih, nama yang tak berapa nak elok. Jadi Rasulullah tukarlah Yathrib memberi maksud buruk, teruk. Ada kita tengok lagi ada maksud-maksud yang lain. Jadi sebabkan nama yang teruk itu, Rasulullah tukar nama kepada Al-Madinah. Al-Madinah ini maksud dia apa? Bandar. Jadi kalau kita cakap dengan orang Arab, min aina anta ayul Madinah, datang daripada bandar mana, kita sebutlah Madinah Putrajaya, Madinah Kuala Lumpur. Itu asal maksud dia, bandar. Jadi bandar ini maksudnya Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya-cahaya. Jadi Rasulullah ni dia tak suka nama buruk-buruk. Tu kan Rasulullah bila tengok antaranya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak contohlah yang kita dok sebut, kita kenal siapa itu, nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kan, kita tengok hadis banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nama betul dia. Abu tu maksud dia bapa, Hurairah tu kucing. Kan sekarang orang duk gila kucing kan. Dia punya gila kucing tu bukan gila lah, maksud dia seronok bela kucing sampai kucing tu hilang habitat dia. Sampai hilang habitat dia. Dekat surau dekat kita punya apartment tu, dekat Sadri tu, bila tengok kucing pun dia, orang Kedah kata tak menikus, tak aktif. Kalau campak kat luar dia tak reti nak survive. Sebab apa? Kucing itu adalah kucing rumah. Macam tu sekali. Jadi itu sekarang lah kan. Jadi cerita balik kepada Abu Hurairah ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kucing duk melompat-lompat dekat jubah dia, duk sampai ke sini, maka Rasulullah bagilah gelaran kepadanya, iaitu Abu Hurairah, si bapa kucing. Kalau mak mana nak buat? Ummu Hurairah. Sekarang ramai yang bela kucing. Itulah Rasulullah suka panggil nama orang dengan nama yang baik-baik. Jadi seolah-olah kita pun apabila kita dapat anak, ataupun kita dapat mungkin tok-tok dapat cucu, jadi kita berilah cadangan-cadangan itu kepada insan yang baru lahir tu, baby tu, letakkan nama yang baik-baik, makna yang baik-baik. Tak semestinya dalam bahasa Arab, tidak. Asalkan bahasa Melayu pun ada makna yang baik-baik pun apa salahnya? Tak kisahlah kan. Kalau kita tengok macam orang Turki, bila Muhammad letak Mehmet, tak apalah bahasa dia. Kita pun ada bekas player import kita dulu di Australia mari Malaysia sampai jadi coach Perak dan Selangor, namanya Mehmet Durakovic. Jadi itu tak apalah, bahasa Mehmet tu masuk Muhammad. Jadi kita pun bila cari nama tu, carilah nama yang baik-baik. Janganlah cari nama yang tak baik. Jadi takut esok kita seolah-olah mendoakan anak tersebut. Ada kita ni cerita lama lah.
apa masa habis belajar tu sempatlah jadi guru ganti guru ganti sekolah kafar dekat rumah orang tua saya di Taman Melewa, Gombak. Kan kita biasalah bila kerja cikgu ni kena ambil nama student lah, kehadirannya dengan semualah, pemakahan dan sebagainya bila exam. Dia kita masuk-masuk tiba-tiba tengok ada seorang nama anak tu, nama student tu, bapak dia nama Rasid, ayah Rasid. Kita pun terkejut tu je, bapak nama Rasid. Tahu apa maksud Rasid? Rasid ini maksud dia orang yang gagal. Allah. Tak tahulah, mungkin orang tua dia tak tahu maksud, tak tahu makna kan. Jadi bila tengok kata Rasid ni tu, kita sebut Rasid, kita nak panggil dia Rasid. Silap-silap dia tu gagal dalam kehidupan dia, gagal semua kan susah namanya tu. Kan? Susah nama tu. So carilah makna yang baik. Makna yang baik, jangan duk cantum nama bini, nama anak, nama apa. Cantum tak ada makna, rugi. Kita seolah-olah doa kan dia. Lepas tu pastikan nama tu ada makna. Kadang-kadang Allah, ada member saya ni, lama tak jumpa dia. Sampai sekarang duk ingat lagi nama dia. Nama dia, ya Allah, makna baik, cantik. Kita dengar nama dia dengan bapa dia nama apa? Nama dia Saifullah, dua perkataan, Saifullah Abdul Syukri Abdul Basit. Tu dia nama dia. Saifullah, dua perkataan, Abdul Syukri, 4, Abdul Basit, 6. Kalau kita tulis dalam borang untuk IC penuh lah. Saifullah Abdul Syukri Abdul Basit. Kami panggil Saifullah. Tapi tak tahulah, ada orang mungkin kawan-kawan yang lain kenal dia panggil nama sekarang. Dia panggil Saifullah. Nama dia cukup panjang. Saifullah Abdul Syukri Abdul Basit. Bapa dia apa? Bin Ali. Ya, tu dia. 3 huruf. 3 huruf. Ain, Lam, Ya. Itu dalam Jawi, Arab. Tulis dalam bahasa Melayu, A-L-I. Ali. 3 je. Anak nama cukup panjang. Tu dia. Tapi nama eloklah Saifullah, pedang Allah. Abdul Syukri, sebaik-baik orang yang bersyukur. Abdul Basit, antara nama Asmaul Husna kan. Eloklah. Tapi tu. Jadi kalau boleh tak payahlah panjang sangat, nama agak-agak lah. Yang senang orang nak pakai, senang orang nak panggil, senang orang nak ingat. Tapi kita ni orang Melayu, nama lah cantik Muhammad. Hang duk panggil Mat tu apa? Panggil lah ya Muhammad, wahai Muhammad, panggil nama penuh. Ahmad, Mat juga. Ibrahim, nama cukup cantik. Dalam tasyahud awal, tasyahud akhir kita nak sebut kama sallaita Ibrahim. Tapi bila habis kat orang Melayu panggil apa? In. Aduh, punya panjang nama cantik nama Nabi, In. Dia pendek, dekat, kat habis. Lagi apa? Panjang lah orang Melayu kita ni. Jadi sebaiknya kita panggil nama yang elok, panjang, ada makna, seperti mana Rasulullah SAW menukar nama Yasrib itu kepada yang lebih baik. Kan? Lebih baik. Itulah aspek nama. Mana di sini dia punya semangatnya lah menukar ke arah kebaikan. Rasulullah pun tukarlah, kata Imam Nawawi. Rasulullah suka nama-nama yang baik, tidak suka nama yang tak elok. Sebab apa? Kalau Imam Nawawi sebut tadi, hari ni cerita bab Yasrib je, belum lagi sampai bawah. Kata Imam Nawawi, Yasrib itu memberi maksud teruk, taubih. Tapi bila melihat kepada antara dia, kamus-kamus Arab yang diguna pakai, kamus-kamus berotoriti. Bahasa Arab ni ada kamus-kamus. Siapa yang belajar bahasa Arab, yang dipanggil subjek Al-Lughah Al-Arabiyah, dia akan belajar kamus-kamus yang dipanggil sumber-sumber premier. Ada, kena belajar kamus. Sebab setiap kamus itu dia punya stand dia punya cara dia bukan boleh mencari ikut dan. Ada kelebihan-kelebihannya. Antaranya disebut Tajul Urus. Orang belajar bahasa Arab, imbuh dalam bahasa Arab, memang ambil bahasa Arab, dia akan tahu kamus-kamus ini. Tajul Urus. Di sini disebut antaranya Tathrib. Tathrib ni maksud dia apa? At-ta'yil wal istisqa'i wal istiqsa'i fil lawm. Duk mengata kat dia. Tu kita nak terjemah dalam bahasa Melayu direct ni, duk kata dia bukan-bukan. Jadi tak sedap lah. Bila Yasrib duk kata yang nama bukan-bukan. Kemudian ada lagi Sarabahu
Sarrabahu yathribuhu. Ini asal perkataan Yathrib. Yathrib. Ya saraba. Kita sebut awal-awal tadi dalam mula-mula kuliah ni. Lalu cerita mengenai apa Yathrib ni. Bahasa Arab ada asal dia. Kan? Tu Yathrib, buang ya, dia bertiga huruf. Saraba. 3 huruf. Macam Al-Qudus, Kudus, qaf da waw sa, kalau kita waw sin kalau kita di dalam bahasa Arab, asalnya qadasa. Qaf dal sin, semua ada asal dia. Kan? Semua ada asal dia. Jadi saraba yathribu, apa maksud dia? Kalau dalam tajuk urus mengatakan dia daripada satu bab, maksud dia darraba wa sarrabahu musyaddadan. Darraba, memukul dan memakinya dengan musyaddadan, dengan cukup kuat. Kau lah orang kata. Oh, dia takkan nak panggil nama Yathrib lagi, itu yang Rasulullah tukar. Kemudian ada lagi. Kemudian athrabahu, ni idza wabakhahu wa lamahu wa ayyarahu bi dhanbihi wa dzakkara bihi. Ni maksud dia apa? Dia sentiasa mengata kepada dia seseorang. Dan asyik sebut je tentang apa dosanya dan juga duk berulang-ulang sebut. Kita pun fed up juga orang duk sebut benda bukan-bukan kat kita kan. Jadi itu semua sama yang seterusnya atharib al-muwabbikhu, sama dengan taubih tadi, itu mengata dia bukan-bukan. Jadi bila tengok dalam apa yang dinyata dalam tajul urus ini, kitab ataupun kamus yang juga dipakai sebagai sumber premier, menjelaskan memang makna Yathrib itu adalah makna yang tak elok. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar nama Yathrib kepada Madinah, iaitu ke arah yang lebih baik. Jadi Madinah juga kalau ikutkan ada juga nama-nama lain. Antaranya nama ialah Tayyibah ataupun Tabah. Nama Madinah yang lain. Tayyibah ataupun Tabah. Apa maksud Tayyibah? Tayyib ni maksud dia bagus. Tabah pun maksud dia bagus. Jadi bila sebut Madinah, di sana juga di belah Arab, di belah Madinah, mereka ada buat lagu. Ya Tayyibah, ya Tayyibah. Dikatakan ya Tayyibah tu sebenarnya lagu itu ambil daripada ni apa yang disebut dalam hadis diriwayat oleh Muslim daripada Zaid bin Sabit, Rasulullah memanggil Madinah sebagai Taibah. Ambil daripada sini, dia buat lagu, orang Indonesia buat lagu menyebut nama Madinah dengan nama yang lain. Akhirnya orang Arab dengar belah sana, dia tukar lagu tu jadi versi Arab. Tu dah kita duk cari ada. Betul ada. Di sana jadi bila orang sampai ke Madinah, mereka menyanyikan lagu ni, ya Taibah, ya Taibah, maksud dia bagus. Ini terdapat dalam riwayat oleh Muslim daripada Zaid bin Sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam Al-Quran juga disebut Madinah itu sebagai Ad-Dar pada ayat surah Al-Hasyr ayat 9. Yang mana berbunyi qala Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina tabawud tergeliat lidah nak baca berat. Walladzina tabawa'ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Sadaqallahul azim. Itu perkataan ad-dar yang kita sebut. Ad-dar ini juga kalau kita tengok kata ulama mufassirin memberi maksud Madinah Munawwarah. Ad-dar juga memberi maksud rumah. Darul Ihsan, rumah yang elok. Dar juga maksud. Begitupun dalam Quran juga ada perkataan Yathrib pada surah Al-Ahzab ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib. Tapi kata ulama antaranya Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lainnya, mereka kata walaupun disebut dalam Al-Quran nama Yathrib tak boleh pakai kerana tadilah makna yang tak berapa nak elok, memberi maksud pukul lah, mencela lah, mencaci lah, kata yang bukan-bukan secara berterusan. Jadi bukanlah hujah dalam ayat Quran ini nak menggunakan nama Yathrib kepada Madinah. Jadi bila tengok antaranya Madinah ini mempunyai 4 nama, ada Hazan lah. Madinah ada 4 nama. Yang pertama Al-Madinah, yang kedua Ad-Dar ataupun Darul Hijrah, yang ketiga Tabah, yang keempat Tayyibah. Jadi bila semangatnya itu menukar daripada benda yang bukan-bukan kepada yang benar-benar yang lebih baik dalam segenap aspek kehidupan kita. Dapatlah sedikit kan tentang makna apa asal nama Madinah Al-Munawwarah Yathrib
kemudian ditukar kepada Al-Madinah kerana makna yang tak berapa nak elok. Rasa cukuplah setakat ni, insya-Allah. Tadi kata kita nak cerita tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha terdapat dalam Sahih Bukhari. Aisyah kata Madinah merupakan tempat yang paling berwabak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat hari ini, insya-Allah kita akan cerita ni, kita cerita pada kuliah yang akan datang pada bulan depan, minggu kedua dan juga minggu ketiga bulan 9. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.